Okey, bangunan teknologi mesra alam. Jadi kaca dekat situ. Jadi pengamiran digunakan di sini untuk memastikan bangunan itu teguh dan punya daya tahan daripada tiupan angin kencang. Dari segi kejuruteraan hidrologi, jurutera menggunakan pengamiran untuk menentukan isi padu dalam satu sistem hidrologi. Okey, dan seterusnya dalam kejuruteraan awam, jurutera menggunakan pengamiran untuk mengira pusat jisim bagi suatu bentuk yang tidak sekata. Dan seterusnya dari kriteria kecederaan kepala HIC yang mengaplikasikan pengamiran untuk menentukan nilai risiko kecederaan terhadap pelanggaran. So itulah dia, sebab itulah kita belajar bab pengamiran. Jadi ini memang penting, jadi awak tahu dekat mana kegunaannya. Jom kita belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung dalam tajuk pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Okey, jadi dalam tajuk pengamiran ni, pengamiran ni dia sebagai songsangan pembezaan. Sebelum ni kita belajar tajuk pembezaan. So semua orang tengok dekat gambar rajah ni. Okey. Okey, dekat gambar rajah ni, ini pembezaan kita yang kita belajar dulu kan. Okey, diberi fx, katakan contoh diberi fx sama dengan 2x tambah 1. So, bila kita bezakan dia ada prime. So, macam mana pembezaan? 2. Betul, tinggal 2 kan? Okey, jadi 2 ni pula, okey, 2 ni kalau kita buat pengamiran, okey, kita akan dapat balik yang atas ini, fx balik, macam tu. Maknanya 2 ni adalah pengamiran bagi pembezaan, dapatlah asal semula. Okey, jadi bezakan persamaan, dapat pembezaan ini. Jadi lepas tu dah dapat pembezaan, kita kamirkan. Ni bentuk kamiran adalah ulat ni. Begitu. Okey, kalau kat sini x, kalau kat sini x, sini akan jadi dx. Maknanya kita mengamirkan pembezaan terhadap x. Jadi bila kita kamirkan pembezaan terhadap x, kita akan dapat balik asal persamaan. Persamaan asal. Okey, so tengok contoh. D per dx 4x kuasa 2 bermakna pembezaan 4x kuasa 2 per 8 dapat ni. Faham tak? Okay, now kamirkan pengamiran 8x ni, maknanya 8x terhadap x ni, pembezaan x terhadap x, pembezaan x terhadap dx ni akan dapat balik jawapan apa? Asal 4x kuasa 2. So pengamiran 8x dx akan dapat balik 4x kuasa 2. Macam tu. So kalau yang ni maknanya ni apa ni? Ini adalah fx lah. Jadi kalau macam ni, kalau fx dapat 4x kuasa 2, bezakan dia dy per dx lah kan? Ataupun prime kan? Jadi mana-mana lah. Okey, ataupun penulisan dia, penulisan dia adalah d per dx 4x kuasa 2. Cuba awak bezakan. Awak dapat apa? 8x. Faham? Okey, so 8x ni kalau kita kamirkan balik terhadap x ini, akan dapat balik persamaan asal. Begitu. Pusing-pusing gitu je. Okey? So jelas Jadi, kalau kita buat pembezaan, dapat jawapan. Kamirkan pembezaan jawapan itu tadi, dapat balik persamaan asal. Okey, settle. Senang je. Okey. So, kita pergi kepada contoh seterusnya. Penghasilan arang batu. Sebelum tu, lupa nak cakap. Sediakan apa dia? Sediakan buku teks. Ni semua dalam buku teks muka surat 82. Lupa nak cakap tadi. Okey. Okey, kita teruskan. Contoh 2 dalam buku teks penghasilan arang batu di sebuah kawasan perlombongan ialah K sama dengan 48,000. T tolak 100. T kuasa 3. T tu apa? Agak-agak lah. Time, masa kan. Pandai pun. Okey. So, K ni ialah jisim arang batu dalam unit tan. Kan, berapa tan lah. Arang batu kan berat, boleh main kilo-kilo je. Main tan. Dan T ialah masa dalam tahun. Cari kadar, ingat lagi dalam pembezaan kita, bila ada perkataan kadar penghasilan arang batu. Nampak tak? Dia akan jadi DT.
Ingat tak lagi? Kan masa pembezaan perubahan luas dengan kadar. Kan dengan kadar. So dA per dt. Luaskan area dA per dt. Perubahan isi padu dengan kadar. Isi padu berubah dengan kadar. Itu semua adalah I per di per dt. So dt ni adalah kadar. Okey, so cari penghasilan untuk A. dk per dt apa dia? Okey, so kita dah ada puzzle kita. Jom kita cari. Okey, mula-mula sekali kita ambil K sama dengan 48,000 T tolak 100 T kuasa 3. Dia suruh cari dk per dt. Jadi bezakan K terhadap T. Okey, so macam mana pembezaan? Ulang balik. 48,000. Kalau tak ingat nanti tengok sebelah kanan nanti saya saya dah letakkan imbas kembali. Tolonglah tengok kan. Okey. 48,000 tolak apa? Very good. 300 T kuasa 2. Kan? Ini bezaan inilah namanya kadar penghasilan arang batu dalam sebutan T. Tu ada T lagi kat ujung tu. Selesai. Okey, so dia kata lagi. Jika untuk B, jika kadar penghasilan arang batu berubah kepada 96,000 tolak 600 T kuasa 2, hitung jisim arang batu yang dihasilkan dalam tan pada tahun keempat. Okey, macam nak buat tu? Untuk B itu dia kata dk per dt kita, pembezaan kita dah berubah kepada 96,000 tolak 600 T kuasa 2. Betul? Okey, lepas tu dia kata secara dia kata hitung jisim arang batu yang dihasilkan. Jisim tu huruf apa tadi? Jisim tu huruf apa lagi atas ni? K ialah jisim. Bermakna dia suruh cari K. Faham tak? So sekarang ni dia suruh awak cari K sama dengan berapa. Dan kita dah ada puzzle kita. So ingat tadi? Ingat tadi yang mana ini tadi? Nampak tak? Jika kita bezakan fx dapat jawapan 8x. Okey, sini saya katakan fx. Nampak tak tu? Bila saya kamerkan balik jawapan itu, kita akan dapat balik persamaan asal. Jadi kita akan dapat y lah. Contoh macam ni. Y sama dengan 4x kuasa 2. Contoh tau. Kita bezakan dy per dx sama dengan, bezakan macam biasa, 8x. Dapat? Okay, now. Saya kamerkan 8x ni terhadap x. Apa yang 8x ni apa? Pembezaan dia kan? So, jawapan dapat balik apa? Y. Macam tu. Maknanya jawapan ini adalah 4x kuasa 2. 4x kuasa 2 ni apa? Y. Begitu. Okey dah. Ingat. Dia adalah songsangan bagi pembezaan. Jadi kita dapat balik yang asal. Dapat balik yang asal. Yang asal beza dapat sini. Kamerkan dia dapat balik persamaan asal. So kita akan pakai konsep itu. Nak cari K bermakna kita nak cari persamaan asal. Jadi bila kita nak cari K, kita kena kamerkan apa? Ya, kita kena kamerkan 96,000 tolak 600 T kuasa 2. Macam mana nak kamerkan ni? Sedangkan pembezaan kita asalnya adalah 48,000. Jadi kita buat apa? Cuba pecahkan. Boleh tak jadikan 48,000 tu? Maknanya 96 pula dah. 2. Kita akan darab dengan 48,000 tolak 300 T kuasa 2. Betul tak? Dapat yang atas tu balik. Jadi 2 ni kita letak je dekat luar. So 48,000 tolak 300 T kuasa 2 ni macam sama dengan yang atas ni. Yang dah dibezakan kan? Jadi kalau kita kamerkan benda yang dah dibezakan, kita akan dapat balik persamaan asal. So 2 biar, sebab 2 ni kita dah letak luar. Okey. Apa persamaan asal untuk K? Ganti. 48,000 T tolak
100 T kuasa 3. And then kembangkan 2. Kembang lah. So, jadi 2 je tu. Loh, salah. Okey. So, kita kembangkan, kita akan dapat berapa? 96,000 T tolak 200 T kuasa 3. Okey. Jadi, baru kita dapat persamaan yang asal jisim itu. Okey. Setelah dia berubah tadi kan. So, saya ulang. Bila pembezaan dia berubah, kadar dia berubah, bermakna ni kita kena tahu dia ni berubah berapa kali ganda. Faham tak? Okay, so kalau kita nak cari jisim asal, maknanya persamaan asal, kita kena kamirkan pembezaan. Okay. Bila kita kamirkan pembezaan, bukan tak boleh apa? Sebabnya atas ni jawapannya 48,000 tolak 300. Tapi yang ini adalah 96,000. Macam mana nak buat? So, ni kita kena fikirlah. Kita keluarkan 2, faktorkan 2. Ni Okey, darab balik dengan dapat tak? Kalau 48,000 tolak 300 kita letak, dapat tak balik yang atas ni? Dapat kan? Okey, jadi bila 2 kita letak, 2 ni kita boleh keluarkan. Macam tu. Kita boleh keluarkan. Okey, jadi bila kita keluarkan 2, kita hanya kamirkan yang dalam ni. Dan dalam ini sama macam mana? Ini. Nampak tak? Sama. So, bila sama, kita kamirkan pembezaan itu, kita akan dapat balik apa? Good. Kita akan dapat balik persamaan asal. Okey, ni. Jadi, kita pun tulis. Bila kita tulis, okey. Saya tertinggal satu ni. Kamera ni ada DT. Bezakan tak ada T lah. DT. Kalau XX, kalau TT. Lupa pula nak letak. Sorry. Okay. Alright. So bila kita dah kamir, dah tak ada simbol DT dah. Dah buang. Okay. So, letak jawapan dia. Lepas tu kita kembang balik. Okay. Ini untuk nilai K. Tapi soalan kata dia nak pada tahun keempat. Tahun adalah huruf apa? Tengok balik atas. Tahun adalah huruf T. Ni dia. T ialah tahun. Okey, jadi kita kena buat penggantian lah. Tak susah. Sama dengan 96,000 tahun keempat. Begitu. So, guna kalkulator, selesaikan. Dapatlah jawapan 371,200 tan. Selesai. Okey? Simple je. Jelas Alright. So, settle. Kamiran tak tentu. Okey. Apa maksud kamiran tak tentu ni? Okey. Kamiran tak tentu ni dia ada rumus. Okey. Kenapa dia katakan tak tentu? Sebab awak nampak ni, dia kamirkan ini, ulat ni, dia tak ada had. Maksudnya 0 hingga 1 macam tu. Nanti saya ajar nanti dekat kamiran tentu. So, dia tidak ada had ini. Jadi, itu kita panggil dia tak tentu. Maknanya tak tentu hala lah. Tak tentu hala. Tak adalah. Okay. Alright. Jadi, jika dia kamirkan A terhadap X, bila kita tulis, kita mesti buat A. Tengok dia punya rumus. A kekal kan? Apa yang ditambah? X. Lepas tu apa ditambah? Ada dua benda yang ditambah. So, A dan C ialah pemalar. Okay, untuk yang ni pula. Tak apa, nanti kita nak contoh. Kalau tengok ni memang kita pening sikit. Kalau fungsi AX kuasa 2. Apa jadi? AX kekal, apa jadi N tu? N dia ditambah 1. Kuasa tambah 1. Nanti dia akan perbalik dengan apa? Kuasa itu sendiri. Dan awak kena ingat, N ialah integer dan N tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa tak boleh samakan dengan negatif 1? Kalau N kita gantikan dekat sini negatif 1, N bawah tu, negatif 1 tambah 1, ini per ni atas nilai apa-apa je. So, dia akan dapat kosong. Betul tak? Hutang 1 bayar 1 kosong. Apa sahaja dibahagikan dengan kosong, awak tekan kalkulator, cuba try 2 bahagi kosong, 3 bahagi kosong. Dia akan dapat apa? Math error kan? Okay, math error. Ataupun kita panggil sebagai tidak
tidak tertakrif. Okey, so sebab tu dia tak boleh sama dengan negatif 1. Okey. Okey, so kan kelas, awak tengok ada kes 3 di sini. Ada 3 kes. Okey, tengok Kes pertama. Nampak tak kes pertama? Diberi Y sama dengan 5X. Lepas tu dia buat pembezaan kan? dy per dx kan? Okey, bezakan dapat berapa? Good, 5. Pandai. Okey, ingat balik pembezaan. Memang kena ingat pembezaan tak ingat susah nanti. Okey. Lepas tu, bila dia kamirkan 5, bila dia kamirkan 5, kan, yang beza ni kita kamir balik. Jadi dia akan penulisan dia akan kamiran 5 terhadap X ni mesti dapat balik apa? Yang asal. So 5X. Maknanya dapat balik Y lah. Betul tak? Bila Y sama dengan 5X, kita kamirkan dapat 5. Bila kita kamirkan 5, dapat balik 5X. Macam tu. Okey, so nampak tak? Okey. Cuba tengok kes kedua. Ni Y sama dengan 5. Okey, awak kena perhatikan betul-betul benda ni Okey, tengok. Ni Y sama dengan 5. Ni Y sama dengan 5X tambah 2. Tapi cuba awak bezakan. Okey, kalau Y sama dengan 5X tambah 2, kalau awak bezakan dy terhadap X, awak akan dapat 5 juga kan? Sama. Nampak tak? Kes dia. Sama. Okey. Bila kita kamirkan 5, mesti dapat balik yang atas kan? Ya. Bila kita kamirkan, kita akan dapat 5X tambah 2. Jadi awak tengok tak? Kamiran nombor yang sama. Tapi awak dapat jawapan yang berlainan. Nampak? Sama juga contoh yang ketiga. Tengok. Lain lagi. Y sama dengan 5X tolak 3. Tapi bila kita bezakan, awak dapat 5, betul tak? Cuba bezakan. dy per dx. Dapat 5 kan? Okey. Bila awak kamirkan 5 ni, awak dapat apa balik? Mesti dapat yang persamaan atas balik kan? 5x tolak 3. So kan, apa nampak di sini? Jawapan sama. Punca 5, kamiran 5, kamiran 5, kamiran 5. Pembezaan dia sama. Tapi bila kita kamirkan dia, jawapan dapat balik yang atas ni semua berlainan. Ni 5x saja, ni 5x tambah 2, ni 5x tolak 3. Apa yang sama kat situ? 5x je sama. Betul tak? 2 dengan negatif 3 tu semua tak sama. So, itu kita panggil sebagai pemalar pengamiran. Ataupun kita letakkan dia sebagai huruf C. Maknanya ni tak ada C lah yang ni. Ni C, yang ni C. C boleh kadang-kadang positif 2, kadang-kadang negatif 3 dan kadang-kadang apa-apa saja nombor. So 5X ni tak ada apa-apa lah, sama lah. Jadi C ini kita namakan sebagai pemalar pengamiran. Ni pemalar pengamiran. Okey. Sekejap, saya betulkan tulisan. C sama dengan pemalar pengamiran. Ni dia. Sebab itu, okey, rumus patah balik. Sebab itu rumus ada C di situ. Mesti kena tambah C. Pemalar dia. Mesti tambah C. Okey. So, kita tengok contoh. Sebenarnya simple je. Tengok penerangan tadi tu pening kan. Okey, tengok contoh. Okey. Kamirkan. Perkataan kamirkan. So, kamirkan setiap berikut terhadap X. Terhadap X adalah dx. Okey. Kamirkan ni ulat itu. So, A. Ikut je. Kamirkan setiap berikut 12 terhadap X. Okey. Ini rumusnya adalah yang pertama ini. Yang pertama itu. Okey. So, rumus dia. Sekejap. Mana? Ni. Okey. Senang nampak. Okey. Jadi, rumus dia adalah ni A ni. Kamiran 12 dx sama dengan. Okey. Apa jawapannya? Tengok macam mana jawapan dia buat.
A kekal. Maknanya 12 kekal. Dia tambah huruf X di situ. Tambah C. Itu je. Kan? Okay, B. Kamiran 1/2 terhadap X. So, ni kita katakan A lah. Jadi, 1/2. Dia letak je huruf X. Nampak? C mesti ada lah. Sebabnya, okay, ada sebabnya. Nanti sekejap sabar C dulu. Kamiran negatif 0.5 dx. So, negatif 0.5 X tambah C. Okay, maknanya C ni boleh apa-apa nilai. Faham tak? Okey, cuba. Maknanya ini adalah persamaan asal kan? Okey. Y sama dengan 12X tambah C. Beza kan? Dy per dx sebab apa? 12 je. Nampak tak? C kita tak ada tulis kan? Sebab bila kita membezakan mesti tak ada X je. C dapat 12. Samalah dengan yang atas ni. Kan? Kalau kita kamirkan 12, dapat balik 12X tambah C. Faham tak? Dah faham kan? Okay. So, sama juga dengan B tu. Tengok B. Okay, katakan Y sama dengan 1/2X tambah C. Kalau awak bezakan dapat apa? 1/2 je kan? Cuba awak kamirkan balik. Kalau awak kamirkan ni dapat apa? Dapat balik yang atas tu. Faham? Okay. So, simple je. So, kalau dia satu nombor je, persamaan pula. Rumus dia adalah AX tambah C. Ingat, bila kita dah kamir, jangan letak lagi ulat itu. Dah tak ada dah. Ulat dah hilang. Maknanya kita dah buat pengamiran. Okey? Okey, kita tengok contoh yang lagi. Okey. Cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey, jap. Saya nak keluarkan rumus tadi. Okey, ini rumus yang mana kita nak pakai? Yang ini. Kenapa? Sebab dia ada kuasa. A ni nombor lah apa-apalah. Sekarang ni X, dia ada X pula. Kat sini ada kuasa. So, sama dengan tu. Jadi, A kamirkan X kuasa 3 dx. Okey, jawapan macam mana? Okey, cuba kamirkan. Apa dia buat ni? A kekal. A ni 1 kan? Sebelah X 1. Tak apalah. Okey, X pun. Okey, X kekal. Apa dia letak situ? N kuasa N tambah 1. Kuasa dia 3 tambah 1. And then dia buat apa? Dia follow je. N tambah 1. Yang atas kuasa tu dia buat begini. Lepas tu dia buat apa? Tambah C. Okay. Okay, so jadi berapa dapat ni? X kuasa 4/4 tambah C. Selesai. Okay. Senang je, tak susah. Okay. Cuba B. Okay, B pula. Dia kamirkan 2/X kuasa 2 dx. Okey. Sama juga macam apa pembezaan. Tak boleh ada kat bawah. Ni atas. Okey. So, kamiran 2X negatif 2 kan? Okey. Okey. Ingat lagi tak yang pasal ni tadi? Kita boleh keluarkan 2 dekat luar. Sama ini tadi kan. 2 ni kita letak di luar ni. Ni. Sama. Boleh kita keluarkan. Nombor itu 2 tu. Tak payah kita pening-pening. So, 2 kita letak luar. Kamiran ni hidup lagi. So, awak belum kamir. Awak baru bawa ni atas. Okay, now. Start kamir. Okay, macam mana? 2. Okay. X kekal. A dia ni pun kekal kan. Tapi A kita 1. 1 pula. 2 patutnya ni. 2. Tapi kita dah letak kat luar. Tak apalah. Jadi 1. Tak ada masalah lah. Okay, so. Apa dia buat dengan kuasa? Negatif 2 tambah 1. Okay, good. Per. Negatif 2 tambah 1. Okay. Apa yang saya salah di sini? Sentiasa ingat. Bila kita dah kamir. Tak boleh ada ulat itu. Dan di X kita hilang. Gantikan dengan C. Faham? Okey. Tulis 2
Atas dia X. Hutang 2 bayar 1, hutang 1. Per dengan negatif 1. So ni settlekan. Cantikkan dia. 2 bahagi negatif 1, negatif 2. So X ni kalau negatif 1, saya ajar masa pembezaan, kita cantikkan dia buat apa? Yes, per X. Tambah C. Selesai. Gitu. Okay? Okay. 2 ni kalau awak tak nak letak dekat luar ni pun boleh. Boleh. Jangan tak boleh pula. Okay, tengok option lain. Kita tak nak letak. Cikgu saya nak kekal 2 tu dekat dalam. Boleh. So, bila awak nak kamikan 2X. 2 kekalan X. Okay, negatif 2. Mesti apa? Ya, kuasa tambah 1 per dengan yang apa yang kuasa berubah ni letak bawah. Tutup. Mesti tambah apa? C. Yes. Okay, so jadi 2X negatif 1 per negatif 1 tambah C. Jadi negatif 2. Negatif 2 per X tambah C. Sama. Sama. So, simple kan? Tak susah pun. Senang je. Okey. Seterusnya, tengok lagi contoh. Okey, jika dia mengamir, okey, kita tengok ni. Dia buat kamiran tapi dia ada menambah di situ. Ada 2 sebutan yang ditambah. Maknanya dia ungkapan lah. So, kita boleh pecahkan je. Tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh. Okey. Untuk A. Untuk A, kita contoh. Kamiran 3X kuasa 2 tambah 2 dx. Nanti kan lama-lama tengok boleh. Tadi mula-mula macam blur kan. Ya, apa benda ni kan. Tapi lama-lama tengok dah tengok dia punya flow tu dah boleh dah. Okey. So, tambah tu kita keluarkan. Pecahkan je. Mula 3X kuasa 2 satu sebutan ni dx lah. Pecahlah kan. Okey. Tambah-tambahlah kalau tolak-tolak. Gitu. Okey. Jom kita kamir. Ingat bila kita mengamir, apa dia? Dah hilang dah ulat tu. Okey. Apa dia? Ingat lagi tak? 3 kekal. Kalau tak ingat, saya keluarkan dia punya rumus mana? Itu dia. So, nak rumus yang ke? Yang ni. Kan? Okey. So, 3 kekal X. 2 tambah 1. Very good. Kuasa hati-hati per dengan. Apa itu kurungan awak ni pun hati-hati. Jadi jangan buat kurungan dulu. Kita tulis dulu. 2 campur 1 dapat 3. Nampak tak? Bukan 3 yang ni. 3 yang ni memang 3 lah. Yang bawah ni adalah 2 tambah 1 tu. Okey, saya tulis balik tak apa. Lepas tu, dx ni ganti dengan C. Okey. Okey, so tambah, okey kelas. Kita pecahkan benda ni kan. Okey tengok bila kita pecahkan benda ni bermakna tambah C-nya dia sekali je. Tapi jangan letak C nanti jadi 2C pula sekarang. Tak payah. Okey, jadi apa kita buat? Yang pertama ni jangan ada C lagi. Nanti hujung baru kita letak C. Okey, tambah. Okey, this one. Ni tambah-tambahlah kan. Okey, this one. Macam mana nak kambingkan dia? Dia macam yang nombor 1 ni. 2, ni A kan? 2 ni A lah. Okay, 2, dia letak apa? X tambah C. So, kalau sini X lah. Kalau sini T lah. Macam tu dia follow. Kalau Y. Okay. So, settle. Okay, jom kita settlekan 3 X kuasa 3, good. Per dengan 3 tambah 2X tambah C lagi. Boleh mati-matikan. Selesai. Kan? Senang je kan? Okey. Kita cuba buat B. Oops. Okey, B. Cuba belah sini tu darab. Kalau darab buat apa tu? Kembangkan dulu. Tak boleh pecah. Kenapa tak boleh pecah? Ni tambah. Dia hanya pecah tu kalau ada tambah dan tolak je. Kalau darab tak boleh. Darab je macam biasa. Kena kembang lah. Kena kembangkan. So, X darab X. X kuasa 2 tambah 6X. Tolak 2X. Tolak 12.
dx. Tengok macam-macam skill kita pakai di sini. Okey, jom kami. X kuasa 2 ni jadi apa? Yang ada x. Yang ada x macam ni. A tu nombor, apa-apa nombor. Kalau x sahaja macam ni, maknanya nombor depannya 1. Okey, so bagikan je lah. So, kami akan x 2 campur 1. Good. Per dengan 2 campur 1 berapa? 3. Okey, teruskan lagi. 6. X. Apa dia? X ni kuasa dia 1 kan? 1 campur 1. Per berapa? 1 campur 1 balik. 2. Macam tu. Okey, tolak lagi. 2. X. Apa dia? 1 campur 1. Per berapa? 1 campur 1. 2. Tolak. Kalau 12 je? 12x. Perasan tak? Bermakna x ni bertambah kan? Kalau pembezaan, x dia makin berkurang. Betul tak? Jadi kalau kita yang tak ada x tu, kita tak payah layan dah pembezaan. Tapi kalau pengamiran, kena layan semua. Okey. So last sekali kena buat apa? Dah lupa dah. Tambah c. Yes. Okey. Setelkan x kuasa 3 per 3 tambah. Yang boleh potong-potong lah. 3x kuasa 2. Good. Tolak. Selesai. Kan. Kejap. Ada yang boleh settle ni sebenarnya ni. Ni kan. Tak perasan ini. Okey. So, x kuasa 3 per 3. 3x kuasa 2 tolak 1x kuasa 2. 2x kuasa 2. Kan. Baru settle. Kan. Okey. Okey. Cuba C. Okey, C. Saya cari soalan sekejap. Keamiran x2 3 tambah 1 per x kuasa 5 dx. Okey, jom kita buat. Okey, praktis tak apa. Okey, jom. So, nak buat apa ni? Boleh asing tak? Tak boleh dulu kan sebab dia darab. Asing tambah dengan tolak. Okey, kembang. Kembang. Okey, bila kembang, keamiran 3x2, good, tambah. Ni kalau tak tahu conteng. X kuasa 2 darab 1 per x kuasa 5. Jawapan, x2 potong, bagi tinggal 3 kan? So, 1 per x3. C apa kat situ? Tambah kan? Okey, tambah boleh pecah lah. Nampak tak? Lupa pula letak apa? Dx. Saya selalu lupa. Kamir. Ni x letak mana? Macam ni. Faham. Sama juga macam pembezaan. Dia tak boleh ada bawah tu. Dia kat bawah tak boleh. Dia kena kat atas. Okey. Alright. Lepas tu. Okey. Kamir. Bila kamir ulat dah tak ada. Bila kamir ni ulat dah tak ada. Jangan letak lagi. Okey. Kamir. 3. Good. X. Okey. Apa dia kuasa? 2 tambah 1. Very good. Per 2 tambah 1. Ini 3 lah. Siapa yang dah cakap tu dia mula dah. 3. Kan. Tak apa. Okey. Bila kita pecah nak letak C banyak-banyak ke? Tak payah. Kita settlekan yang sebelah sana dulu. Tambah. Okey. Sana jadi X. Negatif 3 tambah 1. Betul? Baru letak apa? C. Okey. So, 3x kuasa 3 per 3 tambah. Betul? Okey, boleh settle. Okey, ni tambah tolak jadi tolak. 2 jangan buat naik atas. 2 memang duduk bawah. Tapi x kuasa negatif 2 ni kita buat turun bawah. Kenapa? Sebab dia kuasa negatif. Kita cantikkan dia. So, atas tu tak ada apa-apa lah kan? Tak ada apa-apa. Jangan letak kosong pula. Letak 1 lah. Begitu. Kenapa sini jadi tolak? Kenapa negatif dah hilang? Tambah tolak dah jadi tolak. Okey. So, 2 tambah apa? C. Selesai. Okey. Okey. Ada juga dia tak nak pecahkan. Okey, maksudnya macam ni. Daripada sini dia tak nak pecahkan, dia nak buat macam ni. Boleh sangat. Tak pecah pun tak apa, pecah pun tak apa. Okey, kalau tak nak pecah kan? Betul, boleh je. Kami je macam biasa. 3x. Bila kami ingat ulat dah tak ada. So, kuasa mesti menambah 1. Kan? Okey, ni pula.
Pandai. Barulah tambah apa? Oops. C. Okey. Jadi tambah. Sama kan? Sama je. Tambah tolak. X kuasa 2 ni kita letak bawah. Jadi 2 jangan kacau. 2 bukannya kuasa negatif. Dia badan dia negatif 2. Bukan dia kuasa negatif. Dia badan dia je. So tak ada apa-apa. Jadi biar duduk diam kat situ. Jadi apa yang tinggal kat atas 1 lah. 2 kekal. Dia gabung dengan X kuasa 2 tu. Okey? Selesai. Boleh. Sebenarnya boleh. Yang atas-atas ni pun boleh. Maksudnya yang macam ni. Yang ni. Yang A ni. Cikgu saya tak naklah pecah-pecah ni. Boleh. Jangan kata tak boleh pula. Boleh je. So ada 2 cara lah. Tak pecah boleh. Pecah pun boleh. Tapi kalau darab ni. B untuk yang B. Kena kembang dulu lah. Okey. Settle. Okey. Seterusnya. Kalau dia ada kurungan kuasa. Kan. Okey. Contoh macam yang ni. Takkan kita nak kuasa 5? Mana boleh kuasa 5 sampai 5 kali kurungan kita kan? Pening kan? Okey, jadi apa kita buat untuk A? Tengok. Kamil kan? Okey. Simple je ni. Kita tengok. Okey, start Kamil. Okey, bila start Kamil, okey, tengok rumus ni. Kurungan tu kekal. Follow je. Apa yang kuasa dia tambah 1. Dan dia per dengan berapa? Bawah tu hati-hati. Follow betul. Ni memang kena ingat betul-betul ni. A apa? A 3. 3. And 5 tadi tambah 1. Macam tu. Okey? Lepas tu tambah dengan apa? C. Tu maknanya untuk soalan yang kalau kurungan banyak macam ni. Kurungan banyak. Kuasa yang kita tak boleh kembang. Kena follow yang ni. So atas ada masalah macam biasa. Cuma bawah ni je. Kena ingat A tu. Takut lupa. Dia mesti A. Okay, A. A tu couple dengan X. Itu je. Okay. Okay. Jadi kita selesaikan 3X tambah 5 kuasa 6 per. So 3X tambah 5 kuasa 6 per 18. Okay. Selesai. Orang lupa. Mana C saya hilang dah. Okay. Selesai. Okay. Okay. So, seterusnya. B. B macam mana? Punca kan? Okay. Punca macam mana kita buat? Sama juga macam pembezaan. Kita jadikan dia kuasa dengan 1/2. Yes. So, boleh kau kuasa 1/2 tu? Tak boleh kan? Okay. Jadi, kameran kita, okay, kita follow atas tu. Kena hafal lah memang kena hafal lah. So, apa dia? 5X tambah 2 kuasa 1/2 tambah 1. Awak bila menulis kuasa tu betul-betul macam kuasa tau. Jangan nak menulis sama kat sebelah tu. Okay. Per. Ingat apa? A. Mesti ada A tu. So, 5. Yang ni, yang macam tadi. Begitu. A tu yang couple dengan X tu. Lepas tu mesti ada tambah C. Jangan lupa. Okey. Okay, so teruskan lagi. 5X tambah 2. 1/2 campur 1. 3/2 good. Per dengan 5. 1/2 campur 1. 3/2. Okey, lagi. 5X tambah 2. Kuasa 3/2 per. Tak boleh potong kan? Jadi 5 darab 3. 15/2. Okey. Kat sini opening ni per. Okey kelas. 2 yang dekat bawah ni campak kat atas. Dia pakai konsep apa? Jangan main hafal. Cikgu cakap campak. Tapi tak tahu apa-apa konsep. Dia pakai konsep 5X tambah 2. Per ni dia jadi bahagi 15/2. Macam dulu-dulu kita belajar sekolah rendah, bahagi tukar jadi darab. Darab. Sebab itulah dipendekkan cerita yang per kat bawah sekali ni campak aja ke atas. So dia akan jadi 2 kurungan 5X tambah 2 kuasa 3/2. Ini
per 15. Dah siap. Lupa lagi. Mana? Alamak, apa yang saya lupa? Tambah C. Saya lupa je tambah C. Okey. Tengok saya yang dah bertahun-tahun ni pun lupa. Korang jangan lupa pula. Kan? Jadi sentiasa kena ingat. Kalau kat kelas ni dah jerit dah. Cikgu, C. Okey, so kan? Senang kan? Okey. Seterusnya. Kita kamera lagi. Jom. Practice makes perfect. Okay, so kami kan. Okay, jadi kami kan step berikut terhadap X. So kamiran. Kita tulis dulu bentuknya. Jangan nak terlalu excited sangat nak kami sampai lupa nak bentuk kan. Okay. Nampak tak? Okay dah. Okay, baru kamir. Bila kamir. Jangan pula. Cikgu ni boleh pecah tak? Ni tolak. Kuasa tu. Kalau tak ada kuasa tak apa. Kalau ada kuasa tak boleh lah. Okay, jadi kena pakai konsep yang kuasa tadi. Okay, so macam mana? Bila dah kamir, ulat ni ada lagi? Tak ada. Okay, so 2 tolak 3X. Very good. 4 tambah 1 per. Okay, apa yang perlu ada di bawah? A. Mana A? Mana yang ada satu A? 2 ke negatif 3? A mesti couple dengan X. Tu. Faham? Tu A. Dia mesti couple dengan X. Okay, so negatif 3. 4 tambah 1 tu kita salin balik. Mesti tambah C. Asyik lupa je. Okey. Lepas tu saya tekan 2 tolak 3X kuasa per dengan saya tekan lagi 2 tolak 3X kuasa 5 per C hilang lagi. Ya Allah, asyik hilang C. Selesai. Okey. Okey, lagi B pula. Dah mula dapat sikit-sikit dah. Dah kan. Tak apa. Nanti kita jumpa dekat meet nanti. Boleh lagi. Okey, B. Bentukkan dulu. Kami jangan sibuk sangat tu. Okey, ni macam mana nak buat ni? Buat ni atas. Pandai pun. Kalau buat ni atas jadi apa? 5X tolak 3 kuasa negatif 6. Okey. So, ingat lagi tak? Kalau ada 3 kat luar tu. Kalau faktor macam pemfakturan tadi. Mana tadi? Jom kita ke belakang balik. Ngit. Ni. Kita buat apa? Letak di luar. Boleh je kan? Okay. So, kita dx lupa pula. Okay. 3 letak kat luar. Susun balik. Gitu. Okay, lagi. Okay, awak dah start kami. Okay, so 3 tu janganlah kau lupa pula. Biar tulis kat situ. Okay, jom kami. Kami ulat dia lagi tak? Dah tak ada dah ulat-ulat ni. Ulat dah tak ada dah. Okay, so 5X tolak 3. Jangan tak kurungan lagi lah. Kata muat. Okay. Letaklah. Negatif 6 tambah 1. Okay, per. Okay, apa dia? A bagus. A mana? 5 ke negatif 3? A mesti couple dengan X tu. Okay. Jadi 5 salin balik yang atas tu. Negatif 6 tambah 1. Tambah C. Kan? Okay, lagi. 3. 5X tolak 3. Negatif 5. Pandai. 5. Pandai negatif 5. Okey, lagi 3. Okey, per dengan negatif 25. Boleh potong-potong? Tak boleh, tapi kita cantikkan. Apa maksud saya cantikkan? Sorry. Dia negatif kan? Ada yang kurungan dia negatif tu kan? Cantikkan, kita letak bawah. So 3 jangan sibuk pula, biar kat situ. 3 per, dia nak duduk geng dengan negatif 25 tu. Kasih dia geng, tak apa. Cantiklah jadinya. 3 jangan kacau lah. 3 mana ada kuasa negatif. Yang kuasa dengan negatif adalah 5X tolak 3 je. Kan? Okey, selesai. Kan? Senang je, tak susah pun. Okey. So kita pergi lagi sikit je. Okey.
Persamaan lengkung dari fungsi kecerunan. Ingat lagi fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan dalam pembezaan. Apa dia? dy per dx. Siapa yang dah lupa, ingat-ingatlah kembali. Okey, jadi kan ingat lagi tak persamaan lengkung? Y sama dengan lengkung. Apa dia? Belasah je lah. 3x kuasa 2 campur 2x campur 3 kan. Carikan fungsi kecerunan. Oh, pandai. dy per dx. Kita bezakan. 6x tambah 2. Kalau tak ada x, abaikan. Itu pembezaan. Faham tak? Okay, now. Bila awak kamerkan balik yang ini, dapatlah balik persamaan kecerunan yang asal itu. Faham? Ya. Satu lengkung. Kita bezakan dapat kecerunan. Kecerunan kita kamirkan dapat persamaan semula. Begitu. Nampak tak flow dia? Okey. So, ni contohlah contoh. Okey. Okey, kita tengok soalan. Tentukan nilai pemalar. Pemalar. Okey, tadi pemalar pengamiran adalah C kan? Okey. Bagi dy per dx sama dengan 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3. Angkatlah y 25, x sama dengan 2. Bila dia suruh cari C ni puzzle kita, dekat mana yang kita jumpa C? Bila kita mengamir kan? Nampak tak? Bila kita mengamir baru kita jumpa C. So maknanya awak kena kamir lah. Faham? Itu je konsep dia. Jadi, bila dah cari ni dy dx adalah fungsi kecerunan. Kalau kita kamirkan fungsi kecerunan, kita akan dapat y lah. Kita akan dapat persamaan tu balik. Persamaan ini, kalau kita dy per dx, kita dapat kecerunan. Faham? Kecerunan ini kita kamirkan semula dapat persamaan. Tu dia. Pergi patah-patah balik. Okey. So, jom kita kamir. Dx. Bezakan tak ada x kan? Bezakan pula kamirkan. Okey, kamir. Bila kamir, ulat ada lagi. Ya, ulat dah tak ada. Bagus. Okey, kamir. 4x. Apa dia? Jangan pula 12 pula jadinya. Tu beza. Kamir tak ada bawa ke depan. Dia kuasa dia menambah je macam ni. Bagus per. Tu beza tau pembezaan dengan pengamiran. Hati-hati. Tu yang dia duk cakap susah. Tak adanya susah. Senang aja ni. Korang je yang lupa. Jangan lupalah. So, 2 apa? Tolak 3 X letak je. Pandai. Ingat pengamiran dia menambah. Pembezaan dia mengurang. Sebab tu pembezaan kalau ada X kita layan. Tak ada X tak payah abaikan. Tapi pengamiran tak ada X ke, kena layan. Okey, kena letakkan X tu. Okey, lepas tu kita mesti kena buat apa? Tambah C. Sama dengan apa? Y. Persamaan tu semula. Okey, jom kita jalan lagi. 4X kuasa 4 per bawah 4. Nampak macam boleh potong di situ kan. Bawah dia apa? 3. Okey. Okey. Zas. Okey. Macam mana kita nak cari C? Dia nak tentukan C. So, dia diberi berapa tu? Y 25. X sama dengan 2. Ganti. X berapa? 2 kuasa 4. 2. X berapa tadi? 2 kuasa 3. Senangnya. Astaghfirullahaladzim. Y adalah jalan lagi. 2 kuasa 4 berapa? Tekan kalkulator. Berapa? Tu berapa tu? Jangan 2 darab 2 dulu Tak boleh. 2 kuasa 3 dulu. 2 kuasa 3 dulu. Okey, berapa? 8. 8 darab 2. 2 kuasa 3, 6. Jangan mengada-ngada Okey. Selesai kan? 16 campur 16. 36 tolak 6. 32 tolak 6, sorry. 32 tolak 6, 26 Betul ke? Betul saya isi semua ni kan? Takut salah je. Okey
Okay, so 32 tolak 6. So 32 tolak 6 adalah 26 26. C sama dengan negatif 1. Okey, so dah dapat C. Yahoo. Selesai soalan nak tentukan pemalas C. Dah dapat. Alhamdulillah. Nampak tak? Senang je kan? Kan? Okey, awak mesti tahu apa nak dicari. Lepas tu C ni berada di mana? Oh, bila kita kamir dapat C. So mulalah puzzle kita. Bila kita kamirkan kecerunan dapat persamaan. Bila bezakan persamaan dapat kecerunan. Okey. Ya, pergi balik. Okey. So, diberi satu fungsi kecerunan dy per dx sama dengan ini bentuknya. Kan, dy per dx kan sama dengan f prime. Maka persamaan lengkung bagi fungsi itu ialah, saya dah buat. Maknanya bila kita kamirkan kecerunan dapat persamaan. Okey, tadi saya dah terangkan tadi kat atas tadi. Okey, so teruskan lagi. Kecerunan bagi suatu lengkung pada x titik xy ialah, kecerunan dah dapat. 15x kuasa 2 campur 4x kuasa 3. Jika lengkung itu melalui titik, bila titik ni adalah x, ini adalah y. Nampak tak? Mencatat. Cari persamaan lengkung. Jadi, maknanya nak cari apa? Kena tahu nak cari apa? Nak cari y. Faham tak? Bila cari y, puzzle lah. Okay, now, diberi dy per dx ni kecerunan. Macam mana kita nak cari y? Pandai pun. Bezakan kecerunan terhadap x lah. Dapatlah y. Betul tak? Y itu bersamaan lengkung ini. Beza dapat kecerunan. Kamirkan kecerunan dapatlah y balik. Okey, jom kita kamir. Okey, kamir. Macam nak kamir? Okey, good. 15x kuasa 2 campur 1 per 2 campur 1 berapa? 3. Dah, saya dah tak tulis awak dah pandai kan? X 1 campur 1 per bawah berapa? 2. Pandai. Tolak 3 jadi apa? Mesti ada apa? C. Faham? Okey, now 5x kuasa 3 lagi 2x kuasa 2. Kadang-kadang tak boleh potong pun. Tak apa, layan je. Dah dapat dah cikgu. Ada C tu. Okey, saya tekan C. Macam nak cari C? Dah dapat C baru boleh masukkan. Okey, baru boleh settle. C ni mana boleh? Ada ke kita persamaan lengkung ada huruf C? Tak ada kan? Jadi kena dapatkan nombor. Macam nak dapatkan nombor? Kita ada X dan Y itu. Okey, so masukkan je lah. 5, 2, Y berapa? 2. Okey, masuk je. Okey, 2. Okey, lepas tu saya tekan okey, saya tekan semua. Okey, kirakan C dapat berapa? C dapat berapa ni? Negatif 5 tambah 2. Negatif 3. Negatif 3 tambah 3. Kosong. Habis. Jadi C sama dengan 2. Dah dapat nilai C. Barulah kita tulis persamaan lengkung kita balik ni. Salin je balik. 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah C tu adalah 2. Kalau negatif lah. Depends. Okey. Persamaan lengkung sama dengan Y tu macam pelik kan? Kita letaklah Y kat depan. Dah. Kan? Kebiasaannya kan Y kat depan. Cuba bezakan dy per dx ni. Cuba bezakan. Saja-saja. Cari kecerunan lengkung. Cuba bezakan. Dy per dx sama dengan, kalau bezakan apa? 3 bawa depan jadi 15x kuasa 2. 2 bawa depan jadi 4x, betul? Tolak 3. 2 ni kita tak payah kacauan sebab dia tak ada x kan? Samalah, ya Allah ya Tuhanku. Nampak tak? Dah sekarang nak faham kan? Okey. B. Seterusnya cari nilai Y apabila X sama dengan 1. Lah, Y kita dah dapat dah tadi. Okey, mana Y tadi?
Y sama dengan 5X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Dia kata cari nilai Y bila X sama dengan 1. So ganti je lah. Kan. Jadi kelas dalam matematik tambahan, please. Puzzle, please. Saya suka perkataan puzzle tu sebabnya bila kita tahu kita nak cari apa, lepas tu kita mula isikan sikit-sikit, cantum. Jadi akhirnya kita dapat macam tu. Sebab dia tidak ada macam terus dapat solution itu, tak. Dia mesti, contoh macam tadi lah, cari pemala C tadi tu kan, pemala pengamiran tu C tu. Okay, C tu ada ke rumus yang ada C? Mana ada kan? C sama dengan apa? Faham tak? Jadi puzzle-nya adalah C tu duduk dalam mana? Oh, C duduk dalam bila kita kamirkan, betul tak? So macam mana kita nak dapat C tu? So kita mengamir. Bila kita mengamir, okay, macam mana kita nak cari C? Oh, ada koordinat, dan kita masuk. Macam tu. Nampak tak? Itulah saya suka perkataan puzzle tu. So kira berapa ni? Jangan malas pula. 6. Pandai. Selesai. Okey. Jadi itulah ceritanya dalam pengamiran. Ini baru pertama. Kamir. Apa dia? Pengamiran apa tadi ni? Tak tentu. Kamiran tak tentu. Okey. So sila fahamkan betul-betul. Okey. Tengok satu-satu dia punya solution dan cuba fahamkan. Okey, kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Terima kasih semua.